Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina rahmataka wa anshur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, menyambung hadis yang keempat pada membicarakan atwaru khalqil insan wa khatimatuh, peringkat-peringkat kejadian manusia dan juga pengakhirannya. Kita telah membicarakan sebelum ini poin yang pertama, iaitu peringkat-peringkat kejadian manusia di dalam rahim ibunya, dan juga hikmah kenapakah Allah Subhanahu wa taala membuat merencanakan kejadian manusia itu melalui peringkat-peringkat yang tertentu. Dan pada satu peringkat selepas 120 hari, Allah Subhanahu wa taala telah melakukan satu proses penting dalam kehidupan manusia, iaitu nafkhuh ruh, maknanya peniupan roh. Jadi para ulama bersepakat bahawa peniupan roh pada janin ini dia berlaku selepas 120 hari daripada fasa nutfah alaqah mudghah. Jadi selepas 120 hari itu, seperti mana yang dinyatakan dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud, Allah Subhanahu wa taala menghantar malaikat fayanfukhu fihi ruh wa yu'mar bi arba'. Bila ditiup ruh, maka diperintahkan 4 perkara, iaitu menulis rezekinya, ajalnya, amalannya, dan juga endingnya. Syaqiyun aw sa'idun, maknanya buruk ataupun baik. Jadi selepas sempurna 4 bulan dan juga masuk pada bulan yang kelima, jadi pada fasa ini janin memiliki satu kehormatan, satu karamah, ataupun disebut sebagai satu hormat. Dan di sini ada perbincangan dalam kalangan ulama berkenaan dengan hukum, apa hukum menggugurkan kandungan ataupun abortion, isqatul janin. Apabila adanya kandungan di dalam rahim seorang perempuan dengan berbagai sebab, jadi berlakunya isqatul janin ataupun pengguguran janin, sama ada disebabkan perkara-perkara yang dibenarkan oleh syarak ataupun pengguguran itu dilakukan dengan tujuan yang tidak syarak. Jadi sebelum kita bincangkan tentang pandangan ulama, jadi timbul satu persoalan berkenaan dengan ar-ruh. Apa itu ar-ruh? Ruh ni menentang apa, benda apa? Kalau kata dia kata menantang apa, benda apa? Menantang ni bukan bermaksud haiwan, tapi benda apa? Ya. Jadi ruh ini dia termasuk dalam perkara yang mana hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal 'ilmi illa qalila, dalam surah Al-Isra ayat 85. Mereka bertanya kepada kamu, yakni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang ar-ruh. Banyak soalan sebenarnya yang para sahabat umat Islam dan juga bukan Islam mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang ahillah, yas'alunaka 'anil ahillah
qul hiya mawaqitu linnas. Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi jawab, ahillah, anak bulan yang dikul ini adalah merupakan mawaqit, waktu-waktu yang dapat diketahui oleh manusia. Mai awal bulan, mai hujung bulan, sama ada 29 hari ataupun 30 hari, jadi kita boleh tahu berakhirnya Sya'ban, masuknya kata Ramadan, habis Ramadan, masuknya Syawal, dan begitulah seterusnya. Ya. Wa yas'alunaka an Dzil Qarnain. Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang Dzil Qarnain dalam surah Al-Kahfi. Allah cerita tentang kisah Dzil Qarnain. Setengah cerita perjalanan dia, cerita bertemu dengan satu kaum yang mana la yakaduna yafqahuna qawla, minta bantuan. Kemudian kisah berjumpa dengan Ya'juj Ma'juj, bagaimana Zulkarnain membina saddan, satu kata apa, macam tembok besar yang prevent Ya'juj Ma'juj daripada menyerang kaum yang meminta bantuan kepada beliau. Wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepada kamu Muhammad tentang perempuan yang kedatangan haid. Qul huwa adan fa'tadilun nisa' fil mahid. Allah suruh Nabi jawab, bagi tahu bahawa haid ini adalah merupakan azan, kotoran, maka jauhi wanita pada waktu dia sedang dalam keadaan haid. Maknanya ada soalan, Allah suruh Nabi jawab. Ada soalan, Allah suruh Nabi jawab. Bila mana saja tentang wa yas'alunaka 'anil ruh, mereka bertanya kepada kamu tentang ruh, jawab saja, ar-ruhu min amri rabbi. Dia adalah rahsia Tuhan, makna kerja Tuhan, tak payah bertanya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilmu ada, telah ada, kamu nak faham benda yang Allah suruh kamu kaji, Allah bagi kamu faham, tu pun sebenarnya sikit. Kamu nak faham, tak payah usik, tak payah involve dalam benda-benda yang mana Tuhan kata benda ni adalah kerja dia. Tak perlu tanya. Sebab apa? Sebab hak tu semua manusia akan dapat. Dan ruh ni kita tak tahu macam mana bentuk dia, macam mana. Yang ada, yang kita nampak adalah fizikal kita. Kita tak tahu. Sebab tu hanya disebut sebagai jismun latif. Maknanya jismun latif, jisim halus, dia hidup, kita tak nampak, tapi kita tak tahu warna dia macam mana, muka rupa dia macam mana, dia dalam bentuk rupa macam kita ke, kan? Ataupun dia dalam bentuk angin ke, ataupun dia seketui macam tu, kita tak tahu, kan? Prediklah macam-macam pun, Nabi pun tak boleh nak jawab pasal roh, kan? Jadi apa yang disebut oleh ulama sebagai contohnya, wa fi ihya'i ulumiddin lil Ghazali, Imam Ghazali menyatakan ar-ruh jauharun mujarrad munsharif fil badan. Maknanya dia adalah satu benda yang ibarat kata macam jauhar ni, kira benda tak nampak. Kalau kita kata dia tu lebih kurang macam nukleus, kan, sel hak duduk yang kita tak nampak, tapi dia ada duduk dalam, orang kata apa, segenap badan kita, kan? Bila ruh keluar, maka kita akan mati, kan? Bila kata ruh masuk, kita akan hidup. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kepada kita ruh, kan? Baik, cukup setakat tu. Jadi tak perlu kita nak kaji. Kata siapa nak kaji apa semua, itu pun hanyalah prediction, assumption yang mana ia tidaklah memberikan kepada kita manfaat apa-apa. Apa yang penting ialah bila kata ruh tu ada kepada kita, kita hidup, cukup umur 15 tahun, baligh, berakal, maka kita mukallaf. Jadi yang dituntut kepada kita sebagai mukallaf apa dia? Bersedia untuk menanggung at-takalif asy-syar'iyyah, perintah-perintah syarak. Mukallaf iaitu bersedia untuk memikul beban hukum. Maknanya pada waktu itu dosa, pahala, kalau pahala kita dapat,
Kalau dosa kita yang tanggung, tak ada orang lain lah yang akan ambil pahala kita ataupun tanggung dosa kita. Walaupun dia kata tak apa hang buat, kami tanggung dosa hang. Kita buat maksiat, kita buat mungkar, hak minta nak tanggung tu dia dapat pahala kerana suruh orang buat jahat. Dia menyeru kepada kemungkaran, tapi hak kemungkaran yang kita buat, kita yang akan tanggung sendiri. Wala taziru waziratun bizra ukhra. Jadi hak tu yang kita kena fikir. Jadi tak perlu kita nak fikir macam mana susah hati kalau kita tak faham roh, tak payah. Baik. Jadi yang ketiganya, tahrimu isqatil hamli, haram menggugurkan kandungan. Para ulama bersepakat bahawa selepas 120 hari, 4 kali 3, 12, maknanya selepas kita kata 3 bulan, apabila proses peniupan ruh berlaku, maka ittifaq semua ulama mengatakan bahawa haram janin itu digugurkan, melainkan terdapat kita kata mudarat ataupun bahaya pada kandungan tersebut, yang mana jika dibiarkan dia boleh mendatangkan nyawa, mendatangkan bahaya kepada nyawa si ibu. Contoh, apabila selepas 4 bulan, 5 bulan ke atas dapat dikenal pasti bahawa janin kandungan tersebut mengidap, sebagai contoh seperti dulu dia ada isu apabila dibincangkan tentang janin yang mana dihinggapi penyakit dia kata mikrosefali disebabkan virus Zika. Dia serang saraf, orang kata apa, otak bahagian kepala janin tu. Kalau budak tu lahir dia tak ada tengkok, tempurung kepala tu tak ada, jadi dia akan mati. Dan juga jika janin itu dijangkiti virus Zika, dia akan efek kepada keselamatan ibunya. Maka para ulama mengatakan dalam kondisi ini, dalam keadaan ini, antara menyelamatkan nyawa anak dan juga menyelamatkan nyawa ibu. Sebab kadang-kadang orang perempuan ni, kita yang Tuhan rezekikan, kurniakan kepada kita, mudah dapat rezeki anak ni, kita tak kisah sangat. Tapi bagi setengah-setengah orang yang Tuhan uji dia, Tuhan bagi semua benda kepada dia. Tuhan bagi rezeki rumah, Tuhan bagi rezeki harta, Tuhan bagi rezeki kepintaran, kepandaian, kemasyhuran dan sebagainya. Tuhan tahan saat, bukan Tuhan tak bagi, Tuhan uji sikit dengan rezeki anak. Payah nak dapat anak, dia puluh dapat anak kan, buat kata apa, IVF dan sebagainya, permanian berada selepas itu untuk nak dapatkan anak. Tiba-tiba mengandung kan, selepas mengandung tu dicek pula, doktor cek tengok kata kandungan ni tak sihat, berbahaya. Jadi kerana dia nak anak, dia kata tak apalah, yang penting dapat anak, dia mati pun tak apa. Jadi pemikiran nak lahirkan anak sehingga boleh membahayakan nyawa ibu, kaedah ni, cara ni bertentangan dengan hukum syarak. Jadi sebab itu anak janin adalah merupakan tabi' kepada asl. Ibu ni dia panggil al-aslu, manakala anak ini disebut sebagai al-far'u. Jadi dalam berlaku pertembungan, konflik antara mudarat al-aslu dengan al-far'u, wajib mengutamakan al-aslu, gugurkan anak, boleh, tak ada masalah apa kan, untuk menyelamatkan nyawa. Jika berlaku pertembungan, dua-dua boleh mati, anak boleh mati, ibu pun boleh mati. So kita nak buat macam mana? Tetap kena utamakan nyawa ibu. Sebab apa? Sebab ibu confirm hidup. Janin yang duduk di dalam perut itu, walaupun dia hidup, belum tentu bila kata dia keluar itu dia hidup seperti mana ibu dia. Jadi sebab tu antara yang qat'i dengan antara yang
tidak qat'i, yang meyakinkan dengan yang meragukan. Jadi sebab itu kena utamakan yang yakin. Itu kaedah dia. Jadi para ulama bersepakat mengatakan jika tidak ada keuzuran syar'i seperti kes jangkitan pada bayi ataupun bayi sihat okey, tapi ibu yang mengandung itu mungkin kerana dia ada diabetik kan, macam mana pada usia lebih 40 tahun, jadi kandungan itu berisiko kan. Mungkin bomo tok bidan kata tak ada masalah apa, tapi doktor pakar sebagai ahlu zikri, sebagai khabir, sebagai pakar, dia kata berbahaya, tak boleh mengandung. Kalau katalah kenal sengah-sengah tu kan, buah pinggang dia tak kuat, tak larat. Ada yang Tuhan uji orang perempuan dengan rahim lemah. Sekali bila kata dia mengandung, boleh orang kata apa, mendatangkan mudarat kepada dia. Jadi disebabkan ada keuzuran syar'i, ad-darar yuzal, kemudaratan itu hendaklah being remove, kena dibuang kan? Walaupun lepas daripada 120 hari 3 bulan. Tapi jika tidak ada sebarang keuzuran syar'i, saja-saja nak buang, duk fikir alamak macam mana, dia timbul isu. Kalau katalah pasangan tu pasangan yang susah kan, pasangan miskin, timbul isu. Jadi orang bertanya macam mana bila kata mengandung, kami ni pasangan suami isteri kan, cek sedap-sedap, rupanya dah 3 bulan dah masuk 4 bulan. Dok kata kalau kata dapat anak hak duk hidup ni pun orang kata apa, 2 orang pun payah nak makan kan, tiba-tiba nak tambah ni. Memanglah anak tu rezeki Allah kata kan, nahnu narzuquhum wa iyyakum wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan bunuh anak ni kerana takut papa kedana. Tuhan kata nahnu narzuqukum wa iyyahum. Dalam ayat satu lagi nahnu narzuquhum wa iyyakum. Dia ada 2 ayat. Satu, nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang bagi rezeki kepada kamu dan mereka. Satu ayat lagi, nahnu narzuquhum wa iyyakum, kami yang memberi rezeki kepada mereka dan kamu. Maknanya dalam ayat ni kan, rezeki kita dapat ke anak. Kadang-kadang kita dapat rezeki melalui anak. Tapi bagi orang yang bukan semua, dia mai ke tahap yakin macam tu dia kata macam mana ni, kata tak bersedia. Tuan-tuan, kalau katalah duduk kot sebelah Kedah, duduk kat belah Kelantan, belah-belah kita kata hak yang luar daripada kawasan bandar ni, tak ada masalah lah, boleh hidup, anak ramai pun boleh hidup. Tapi kalau kata kena duduk kat Kota Kemuning, duduk kat Shah Alam, nursery hak paling murah pun 510 kan? Anak hak kecil ni memang mahal, hantar nursery, hantar ke pengasuh kan? Susu pun hak yang infant hak below then orang kata apa 12 year old kan, 12 months itu sebenarnya lebih mahal daripada susu hak yang setahun, 2 tahun, 3 tahun ke atas kan? Jadi ada orang tanya, boleh tak maknanya nak gugurkan kandungan disebabkan mudarat ekonomi? Dia kata begitu, bukan mudarat kesihatan tapi mudarat ekonomi kan? Jadi ikut pandangan ulama maka tidak boleh maknanya digugurkan kandungan itu atas alasan seperti itu kan? Walaupun ada pandangan segelintir ulama kata dibenarkan, disebabkan orang kata apa, mudarat ekonomi ni sebenarnya sama berat dengan mudarat fizikal. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr kan? Nabi minta berlindung daripada kekufuran dan kefakiran. Sebab apa? Sebab bila kata datang ke kefakiran, kemiskinan, dia boleh datang kekufuran. Banyak manusia boleh kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan. Dengan duit manusia bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala.
sama ada kufur syirik ataupun kufur nikmat, kan? Jadi sebab itu sebahagian, maknanya segelintir ulama mengatakan bahawa bagi pasangan yang benar-benar susah, yang hidup pun bergantung kepada bantuan orang duit zakat, tapi tiba-tiba dapat anak tanpa sengaja, silap rancang, dia kata boleh digugurkan. Tapi jumhur ulama, majoriti ulama kata tak boleh. Bersabar, adalah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Ini in case jika selepas 120 hari 3 bulan. Baik. Jika bawah daripada 120 hari, maknanya sebelum peniupan roh berlaku. Maknanya bila kata cek tengok sebulan, 2 bulan, 2 bulan setengah sebelum dia lepas border 120 hari itu. Jadi apa hukumnya? Maknanya digugurkan kandungan. Di sini terdapat perbezaan dalam kalangan ulama. Kan? Majoriti ulama mengatakan bahawa hukumnya adalah haram, tak boleh. Tetapi sebahagian ulama, antaranya Imam Ar-Ramli, mazhab Syafi'i, mengatakan bahawa bagi seorang perempuan yang bersuami, kalau katalah nak gugurkan kandungan dia tak bersedia nak mengandung, ini bukan kes lebih daripada 120 hari ya. Ini sebelum peniupan ruh berlaku. Jadi Imam Ar-Ramli mengatakan bahawa dia pun menukilkan sebahagian daripada ulama Syafi'iyah kata boleh digugurkan kandungan dengan keizinan suami. Maknanya suami dia kata okey, tak apa, boleh, kan? Boleh, tak ada masalah. Tapi Imam Ghazali tetap mengatakan bahawa tak boleh. Sebab dia kata proses kejadian manusia tu bukan bermula dengan peniupan roh, tapi start daripada berlakunya pertemuan antara, kita kata, sperma dan juga ovum suami isteri. Start berlaku, kita kata, nutfah menjadi alaqah tu dah dikira sebagai, orang kata apa, permulaan kehidupan manusia. Imam Ghazali tak bagi. Jadi di sini timbul isu bagaimana pasangan yang melakukan zina, boleh tak mereka menggugurkan kandungan? Untuk pasangan zina, para ulama mengatakan bahawa haram dia menggugurkan kandungan. Wa imma selepas 120 hari ataupun 120 hari, especially bawah 120 hari, bawah 3 bulan, dengan alasan nak tutup malu. Pasal apa? Kerana apa? Kerana kalau dibenarkan, kalau dibolehkan, seperti kes pasangan suami isteri, kalau mereka tak bersedia, kalau mereka susah, kalau mereka miskin, 120 hari, Imam Ar-Ramli kata boleh digugurkan kandungan. Tapi pasangan yang berzina tak boleh. Kerana apa? Kalau dibenarkan, ia akan menjadi jalan punca untuk mereka terus melakukan zina. Zina mengandung zaman dulu, zaman ulama membincangkan pada kurun 10 Hijrah, 400 tahun dulu, Imam Ar-Ramli, kan, dalam kitab Nihayatul Muhtaj, zaman tu mana ada, kita kata, pil kontraseptif, dia panggil kontraseptif. Kemudian dia ada kaedah pencegah kehamilan, kan? Dia tak ada tanam implan, menggunakan kondom dan sebagainya, tak ada. Jadi cara dia macam mana? Dua, sama ada melakukan al-azal ataupun isqatul janin pada zaman itu. Al-azal ini apa dia? Maknanya mengeluarkan sperma di luar daripada, orang kata apa, kemaluan isteri. Manakala satu lagi, isqatul janin, melakukan abortion. Untuk pasangan zina tak ada sebab. Sebab apa? Sebab mereka telah melakukan kemungkaran. Man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Orang nak dapat anak kena kahwin, kena masuk minang, kena mesej sebelum itu, kan? Kemudian bila dah berkahwin, selepas akad nikah yang sah, baru dapat anak.
Kan, bila kata dapat anak, tuan-tuan, Tuhan uji ni, kadang-kadang orang hak berkahwin ni kadang-kadang payah nak dapat anak, berbanding dengan orang hak yang tak berkahwin, sekali je dia buat terus mengandung, ya Tuhan bagi. Jadi sebab tu hak mana hak cepat dapat anak tanpa melalui akad nikah yang sah ni, dia lompat proses. Dia dapatkan sesuatu itu tak mengikut orang kata apa step-step dia. Jadi sebab itu ada kaedah fiqh sebut man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bi hirmanihi. Kan, siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum masa dia, sebelum tempoh dia, jadi hukumannya dia tak boleh dapat benda tu, dia diharamkan dapat benda tu. Sikit huraian tentang kaedah ni. Termasuk dalam kaedah ni ialah orang yang membunuh bapa dia ataupun adik dia yang mana bila kawan tu mati dia menjadi ahli waris. Yang duk tunggu pak kita ni lambat nak mati, nak buat macam mana? Umur panjang. Orang tua-tua pesan, orang tua-tua kata nak tahu umur seseorang tu panjang, tuan-tuan tengok telinga dia. Kita nampak telinga dia tu capang semacam tu, hak tu memang umur panjang. Kan, benda ni dia bukanlah benda orang kata apa hukum syarak dak, tapi dari segi fizikal manusia. Kan, Tuhan buat telinga panjang ni tanda umur panjang biasanya. Kan, cuba tengok tuan-tuan, tengok Tun M, tengok telinga dia. Tuan-tuan banding dengan orang lain. Tuan-tuan banding, saya telinga kecil, kan, telinga panjang. Tok Wan saya belah mak tu telinga dia panjang, meninggal umur 94. Kan, pak mentua saya pun telinga panjang, dan dia umur 90. Kan, mak saya telinga kecil, meninggal dah 10 tahun lepas. Pak saya telinga besar, sihat lagi. Oh, kita bagi saja duk pergi ukok telinga dia dengan telinga saya, duk nampak-nampak macam kita yang nak pergi dulu. Kan, dia duk relax ya. Jadi bila kata kita bunuh bapa kita ni, hei payah sangat. Apa saja yang kita buat, kita sergah dia ke, kan, kita tak bagi dia minum ke, kan, ataupun mai kena bulan puasa ni pitak mocun dalam bilik meletup meninggal, mati dia, kita ni satu-satunya anak lelaki yang ada tak dapat tahu pusaka tu. Maknanya kita terlibat menyebabkan kematian pak kita, sama ada bil mubasyarah direct ataupun indirect. Jadi sebab tu semasa pak kita sakit, mak kita sakit, dia ada harta banyak, jaga dia pun elok. Kan, itu mazhab Syafi'i, pandangan mazhab Syafi'i ni. Kan, kena hati-hati. Tengah pak duk sakit tu, tiba-tiba pak minta hak tu tiba-tiba kita tertepuk kepala dia, kena mati. Kita digugurkan daripada menjadi ahli waris dia. Tak boleh dapat pusaka. Kan, dapat ke orang lain. Jadi begitu. Jadi ini kaedah. Macam itulah juga dalam kes orang yang berzina, kan, dapat anak mengandung, kemudian dia nak gugurkan kandungan, tak boleh. Dia tak dapat kemudahan itu. Baik. Timbul satu isu macam mana dalam kes rogol. Kan, bila kata kes rogol, ialah kadang-kadang Tuhan uji. Kan, rogol ni saya nak terang sikit, dia bukan zina. Bagi mangsa rogol, dia bukan dikategorikan sebagai kes zina. Mangsa itu boleh dikategorikan sebagai mangsa rompakan kehormatan. Kadang-kadang ada setengah-setengah daripada ya, benda ni melibatkan perbezaan pandangan. Zina ni takrifannya ialah hubungan yang berlaku di antara lelaki dan perempuan tanpa mempunyai ikatan perkahwinan yang berlaku dengan kerelaan. Sama ada pada kubur ataupun pada belakang, kubur dan dubur. Jadi dikategorikan sebagai zina. Dalam kes rogol ni, kita nak klasifikasikan hak lelaki itu, dia memang bagi dia memang zina lah. Tapi bagi perempuan tu, kita nak letakkan dia sebagai apa? Sebagai zina juga ke, ataupun lain daripada zina? Jadi sebab tu dalam kajian saya mengatakan bahawa mangsa rogol ni berlaku bukan dengan kerelaan dia, dia dipaksa.
Jadi kes rogol ini boleh dikatakan sebagai kes rompakan, kes hirabah. Kes hirabah ni dia beza daripada kes mencuri, tuan-tuan. Kes mencuri ni wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala min Allah, potong tangan. Tapi selepas tu ada ayat tentang hirabah, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu. Orang yang melakukan hirabah ni, yang melakukan kejahatan, kerosakan atas muka bumi, boleh dibunuh, boleh disalib, boleh dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. Depend kepada jenis hirabah dan juga al-fasad yang ditimbulkan. Kalau katalah dia merompak saja tapi dia tidak mencederakan orang, dia ditangkap, dipotong tangan, dipotong kaki bersilang. Kalau potong tangan kanan, potong kaki kiri. Kalau berjalan tengok berjengket-jengket, sebelah sana atas tak ada, sebelah bawah tak ada, tahulah ini kesalahan hirabah. Kan? Tak masuk penjara pun tak apa, kita tengok, kita tahu. Tapi kalau katalah misalnya dia mengambil, dia mencederakan orang dan dia membunuh orang, selain daripada potong tangan, potong kaki, disalib tuan-tuan dan puan-puan, dan juga boleh dibunuh. Jadi orang yang melakukan jenayah rogol ni sebenarnya bukan dia zina, tapi dia melakukan as-sa'yu fil ard fasadan wa yas'auna fil ardi fasadan. Dia melakukan kefasadan. Kita tak takut dengan penzina, tapi kita takut dengan perogol. Penzina ni dia cuma cari pasangan dia aja, kan? Dia ada couple dia. Tapi perogol ni dia tak ada pasangan dia. Dia boleh cari siapa-siapa yang dia nak. Lepas tu selalunya dia cari orang yang lemah. Dan yang jadi mangsa rogol ni ialah disebabkan kerana kelemahan dia. Orang baik-baik selalunya. Ya, tu yang kita sedih kadang-kadang dengar cerita, kadang-kadang yang orang tak pernah buat jahat, tak pernah buat maksiat, tapi jadi mangsa rogol. Saya bukan nak cerita pasal itu, cuma ya bila katalah kadang-kadang Tuhan uji benda haram ni, Tuhan uji cukup mudah tuan-tuan. Kan? Celah-celah tu mengandung. Jadi orang tanya hukum, boleh tak mangsa rogol tu dia nak menggugurkan kandungan dia? Ada dalam keputusan MKI JAKIM, tuan-tuan dan puan-puan. Mangsa rogol dia boleh menggugurkan kandungan as long as sebelum peniupan roh berlaku. Sebab apa? Sebab mengandungkan anak tanpa suami. Mana ada mangsa rogol dia mengaku dia rogol orang. Terhak berzina sendiri pun tak mengaku yang itu adalah benih dia. Tak mahu hak rogol. Dan juga menjadi satu kesukaran bagi mangsa itu untuk nak membuktikan siapa yang merogol dia. Kan mudah tuan-tuan. Jadi kerana itu dalam keputusan MKI membenarkan, sebab dia menjadi keuzuran syar'i kepada perempuan tersebut. Orang tak menyalahkan lelaki tersebut, tapi orang akan tetap memandang serong kepada perempuan tu. Kan? Stigma pemikiran ini berlaku dalam mana-mana masyarakat di seluruh dunia. Semua orang menyalahkan orang perempuan. Kan? Tak kena kat kita, tak kena pada anak kita, tak kena pada adik-adik kita, tak apalah. Tapi kalau kena kepada kita, kalau kena pada keluarga kita, cuma kena ingat bahawa hanya kes rogol, bukan kes zina. Untuk penzina tak diberikan kelonggaran untuk isqatul janin, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, itu perbincangan tentang hukum isqatul janin. Baik. Kemudian poin yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu ilmu Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan dalam hadis itu 4 benda. Ya, maknanya rezeki 8:37 kan. Okey. Maknanya ajal, rezeki, amalan kita, baik buruk kita, ending kita. Jadi semua ini termasuk di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari an Ali bin Abi Talib anin Nabi, dia kata, "Ma min nafsin manfusah illa wa qad kataballahu makanaha minal jannah awin nar." Setiap jiwa yang bernyawa ini tidak ada melainkan Allah Subhanahu wa taala telah menulis, telah menetapkan tempatnya itu sama ada di dalam syurga ataupun di dalam neraka. Wa illa qad kutibat syaqiyatan aw sa'idatan, dah ditulis. Ni hadis lain tak sama dengan hadis utama yang kita bincangkan ini. Faqala rajulun, jadi seorang lelaki ni, seorang sahabat, dia kata, kalaulah Allah Subhanahu wa taala dah tetapkan kita ni syurga ataupun neraka, baik ataupun jahat, dia kata, ya Rasulullah, afala namkus ala kitabina wa nada' al-amala, boleh tak kita terima je lah ketetapan Allah Subhanahu wa taala tu dan kita tak payah beramal? Sebab apa? Kalau beramal pun sia-sia. Kita beramal tapi Allah dah tetapkan kita masuk neraka, biar je lah berjalan benda tu. Oh, sahabat ni dia tanya, dia pun fikir macam kita fikir juga kan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, i'malu, jangan buat macam tu, tetap kena beramal. Fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap kita ni Allah permudahkan mengikut apa yang Allah tetapkan untuk dia. Allah dorong kita jadi baik, mungkin kerana Allah tetapkan ending kita itu baik. Tapi kalau kita tengok orang tu payah sungguh nak buat baik, dia ni lebih mudah untuk buat maksiat, lebih buat dosa. Jadi Rasulullah kata, fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Amma ahlus sa'adah fa yaysaru li'amali ahli sa'adah. Ahli syurga ni kan, akan dipermudahkan untuk dia ni ikut jejak langkah ahli syurga. Adapun ahli syaqawah, orang jahat ni, fa yaysaru li'amali ahli syaqawah, dan akan dipermudahkan dia untuk ikut amalan cara hidup orang jahat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Al-Quran, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Kita bagi laluan untuk azan. أشهد أن لا
أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على حي على La ilaha illallah. Allahumma. Sekali lagi tuan-tuan, dalam masalah ini kadang-kadang berlaku sikit kekeliruan apabila kita memikirkan yang jika semua benda itu telah ditetapkan, ditakdirkan kepada kita, sama ada syurga, neraka, mati sebagai ahlus sa'adah ataupun asyaqawah, apa makna amalan yang kita buat? Jadi kita sebagai manusia, kita akan anggap yang benda ni tak bermanfaat untuk kita. Sia-sialah kita buat amalan, tapi at the end mati masuk neraka juga. Ataupun lebih baik kita tak payah buat apa-apa, kita tunggu saja mati masuk syurga juga. Ataupun buat maksiat, buat mungkar, buat kejahatan apa yang ada atas muka bumi ni, tak apalah, mana tahu mati nanti ni masuk syurga juga. Jadi dia adalah gambling kan? Jadi sebab tu dalam isu berkaitan dengan ketetapan Allah, qadarullah ni, dan kita kena ingat bahawa apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tu adalah termasuk di dalam bidang kuasa dia. Allah sebagai Tuhan, jadi dia nak cerita kepada makhluk, kata hak ni kerja aku yang menetapkan. Orang ni boleh jadi kafir, orang ni boleh jadi mukmin, orang ni boleh jadi fasik. Itu diberikan aku. Seperti mana di universiti kan, kita masuk universiti semua kita nak duit, tapi kita buat grade dia, maknanya dia ada result, kalau katalah A+, A minus, B+, B plus, B minus kan. Jadi kita yang masuk tu kita tak tahu pun yang kita akan dapat B+, kita akan dapat A minus ke, ataupun kita dapat E+. Kan, kita pun tak tahu. Tapi bila kata kita duduk 14 minggu, satu sem, kita masuk exam, keluar result, kita tahu, rupa-rupanya dapat A+. Pensyarah tu sendiri pun dia pun tak tahu anak murid dia mengajar dalam kelas 30 orang, kalau dia IDM, yang tu yang akan dapat B+, kita tak tahu. Tapi confirm, kita confident bahawa akan ada pelajar yang tak akan semua hak ni dapat
A- seorang, A+ seorang, macam kod saya baru ni, saya mengajar analisis stat klasik. Ada 4 grup tuan-tuan dan puan-puan. Budak-budak okey, cerdik. Cuma ada 2 orang saja paling tinggi dapat A-, hak lain semua B+. Kan, kita buat soalan tu mudah dah nak bagi mereka faham, tapi dia jawab tak kena. Dan dia pun tak tahu yang dia tu akan jawab tak kena. Tapi dari segi peraturan, dari segi rules untuk penandaan markah, memang dah ada dah skema dia. Kan? Siapa jawab gini akan dapat A, siapa jawab gini dia akan dapat B, siapa yang jawab gini dia akan jawab. Student tu tahu dah, tapi dia tak tahu yang dia ni termasuk dalam kumpulan mana. Jadi sebab tu macam itulah juga Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu akan ada orang yang masuk neraka, akan ada orang yang masuk syurga. Level kamu hang dah tahu dah, buat kerja untuk pergi ke syurga. Buat kerja, jangan melakukan kerja-kerja yang boleh menyebabkan kamu ke neraka. Dia lebih kurang macam tu lah. Jadi untuk level rules maker, untuk orang yang buat dasar, dia akan cerita ke semua. Orang ni akan dapat gini, kalau dia rajin dia dapat gini, kalau dia rajin sikit dia akan dapat gini, kalau dia tengah rajin, tengah malas dia akan dapat gini. Hak balok lihat, hak masuk universiti cerdik pun, tapi kalau kehadiran tak cukup, assessment tak buat, fail juga. Dia akan fail juga. Dan dia pun tahu bila kata dia tak hantar assignment pelajar ni, dia akan tahu yang kan dia akan fail. Dia berdoa pada Allah terang mana pun dia akan fail. Sebab apa? Sebab markah memang bawah 40, bawah daripada 50, 49 memang fail. Maknanya fail tu ditetapkan, lulus pun ditetapkan. Jadi macam itulah Allah Subhanahu Wa Taala create syurga, create neraka. Fa kullun muyassarun lima khuliqa lah. Jadi kalaulah orang tu dia ada semangat motivasi untuk nak berjaya, bila katalah dia rajin, dia akan terbiasa dengan rajin berusaha. Tak semestinya pandai, kena rajin. Bila kata dia rajin, terdorong dia tu untuk lulus. Sebab tu yang lulus ni tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang bukan cerdik sangat pun, tapi kerana dia rajin. Dan ada setengah tu kita nampak cerdik, pandai, tapi bila kata pemalas, gagal juga. Maka dalam bandingan orang kata apa syurga neraka ni, bila kata hang dah tahu dah kata ini amalan-amalan yang akan ke neraka, hang buat juga, memang masuk neraka lah. Jadi sebab itu ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang menetapkan benda ni dia tidak menafikan satu faktor yang disebut sebagai al-ikhtiyar wal qasd wal kasb, iaitu manusia ni Allah bagi kat dia tu pilihan. Al-kasbu ni maknanya dia bekerja, dia buat, dia boleh pilih. Hak baik buruk Tuhan bagi kepada dia akal. Sebab tu haiwan, tumbuh-tumbuhan ni dia bukan penduduk syurga. Hak dalam syurga nanti ni dia ada tanaman-tanaman dan juga penduduk khas dia di sana. Hak di dunia ni dia habis. Sebab apa? Sebab dia tak dikurniakan kepada dia akal yang mana dia boleh membuat al-ikhtiyar, pilihan, al-qasdu, dia ada dekat keazaman, dia boleh niat. Kan, dalam dia nak buat tu dia boleh ikhlas 100%. Dalam dia nak buat satu pekerjaan tu nampak macam ikhlas tapi tak ikhlas pun, dia nak menunjuk. Jadi hak ni Tuhan bagi kepada manusia. Kan? Jadi kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala dua benda. Allah bagi kebebasan kepada manusia, hendak beriman ke, hendak kufur ke, boleh. Tapi jangan jadikan dia sebagai hujah bahawa apabila kita memilih kekufuran, kita memilih maksiat, bererti Allah bagi kita jadi kufur. Allah bagi kita jadi ahli maksiat. Sebab itu Allah bagi, tapi bukan bermakna Allah redha. Kena ingat. Anak kafir, kafir. Anak melakukan kejahatan maksiat, silakan, tapi bukan bermakna Allah redha dengan pilihan tersebut. Jadi kerana itu Allah hanya redha, wa raditu lakumul Islam madinah. Allah redha apabila kita ambil, kita ikut Islam ini sebagai
panduan dan cara hidup. Wa nahana 'anil kufr wal maksiyah. Tuhan melarang kita, menegah kita daripada melakukan maksiat. Punca dia, siapa buat dosa wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kan? Boleh nak buat, tapi Tuhan cerita hukuman dia begini. Berarti Tuhan tak redha kita buat. Tapi kalau you nak buat, tahu dah ending dia tu macam mana. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi macam mana kita nak berinteraksi dengan qadar Allah Subhanahu wa taala ni? Hak mana peringkat peraturan rules yang Allah Subhanahu wa taala buat, kita kena waspada, kena ingat bahawa tak semestinya kita boleh confident yang confirm kita mati masuk syurga. Jangan confident. Jangan overconfident. Dan juga jangan overconfident. Tak apa kita buat maksiat, nanti ni kita mati, insya-Allah kita masuk syurga. Jangan confident begitu. Di peringkat level kamu, tolong berfikir as a servant. Don't think yourself as a rule giver ataupun lawmaker. Itu kerja Tuhan. Kan? Sebab tu saya pesan kat student, kamu buat kerja kamu. Tunaikan segala assessment, buat sebagai kerja. Tak duk fikir nak dapat A, B, C. Hak tu kerja saya. Saya akan nilai, saya akan bagi markah kepada kamu. Tolong jawab seperti mana nak dapat A. Hak nak bagi A, saya. Macam itulah juga bila kata kita analogikan dalam isu qadar Allah Subhanahu wa taala dalam 4 perkara ini. Tuhan bagi kepada kita al-ikhtiyar, Tuhan bagi kepada kita al-kasbu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi poin ini yang tergantung, iaitu para ulama mengatakan apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beriman kepada Allah, untuk taat kepada perintahnya, untuk menjauhi daripada kekufuran, daripada kemaksiatan, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi inilah yang menjadi intipati taklif kepada kita. Kita kena fikir, kita kena berusaha sepanjang masa untuk jauhkan daripada terjejak ke jalan yang membawa kita ke neraka. Walaupun setiap orang itu sama ada ke neraka dan syurga, hak tu kerja Allah Subhanahu wa taala. Husnuzan, apabila kita dah duduk dah dalam laluan dan jalan kita sebagai seorang Muslim, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan dorong kita sampailah endingnya itu kepada syurga Allah Subhanahu wa taala kelak. Karena itu tidak boleh sama sekali sebelum ending itu berlaku kita jadikan dia sebagai hujah. Maknanya saya ni nak mencuri, saya nak merompak. Sebab apa? Sebab Allah akan menetapkan saya merompak. Tak boleh kata begitu. Tapi apabila dah berlaku dah kita accident sebagai contohnya, hak tu baru kita boleh kata takdir Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan saya accident. So apa yang perlu saya buat? Saya kena bersabar. Mungkin ini sebagai kafarah Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Jadi sebab tu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah menghukum seorang lelaki apabila dia tangkap lelaki itu mencuri. Bila Sayyidina Umar tanya dia apa saya faham mencuri, dia kata Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan aku mencuri. Sayyidina Umar kata tangkap, potong tangan dia. Dia tanya Sayyidina Umar, apa saya potong tangan dia? Sayyidina Umar kata Allah menetapkan aku memotong tangan orang yang mencuri. Ya. Kemudian Sayyidina Umar sempat dia pula. Dia kata apa saya tadi dah kena potong tangan, ni kena sempat pula. Kerana kamu memperdagangkan nama Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan maksiat. Kan? Tuhan bagi kamu buat maksiat betul, tapi Tuhan tak redha kamu mencuri. Kan? Jadi itu tuan-tuan dan puan-puan, betulkan orang kata apa? Salah faham kita. Jadi kita fikir, jangan kita berfikir kita sebagai yang membuat peraturan. Itu kerja Allah Subhanahu wa taala, tapi caknakan sempena kedatangan bulan Ramadan ni pulun betul-betul untuk mentakarubkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang serba kekurangan datang dari kelemahan diri saya, tuan-tuan dan puan-puan, dan juga diri kita semua. Semoga kita dapat, orang kata apa, menyempurnakan kelemahan-kelemahan, kelompongan yang ada dalam diri kita dengan berkat kedatangan bulan Ramadan, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la maqruda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.